Setakat ini tidak ada apa-apa percanggahan dengan siapa-siapa pun. Semua tarikat, tokoh-tokoh besar dalam Naqsyabandi tidak membantah apa-apa pun yang saya sebut tadi, melainkan Ustaz Engku saja. Saya nak pergi kepada soalan seterusnya berkaitan dengan salah satu buku yang disebut oleh Ustaz Engku tadi tentang 130 jawapan Sufi Master. So buku ni autentik? Kalau ikut kita punya penilaian adalah premier. Premier, okay, good. Saya nak pergi terus tentang buku ini. Di dalam buku ini, tentang ubat, jangan pergi ke doktor, kemudian datang penjelasan tambahan, maksudnya bukan jangan pergi dan jangan percaya sangat doktor. Dalam buku yang sama, jawapan untuk soalan yang ke-73, a lady who after 13 years without children just delivered triplet was asking for doa. Kata Syekh, do you think a car with a hole in it will be put in a car gallery? Do you think Allah would make a hole in the heart and put it there? Ultrasound treatment was the cause of this. Masalah dia kerana ultrasound, it made a hole in the heart. Ini dalam buku yang tuan kata autentik. Jawapan untuk soalan yang ke-73. Kata Syekh Nazim, ultrasound buat lubang di dalam jantung. Betul ke merepek? Okey, kami tak dibekalkan dengan ayat yang tu, lubang dalam jantung tu, tapi dibangkitkan. So apa yang saya boleh kata, hatta kalau merepek, bukan saya nak doktor akan jawab merepek atau tidak, tidak akan menjadi asas kesesatan seorang. Somebody wrongly believe in some medical thing doesn't make him sesat. Cuma izinkan saya refer back pada soalan Ustaz Salman sebelum ni tentang autoriti dalam tarikat. Saya rasa jawapan saya berbeza daripada apa yang Ustaz Salman simpulkan kepada khalayak. Saya dengan jelas memberitahu autoriti dalam tarikat Syekh Nazim adalah sekarang adalah Syekh Muhammad Adil. So others, kalau dinisbah kepada Syekh Nazim, dan kefahaman saya, dia ada ramai murid-murid dan antara core murid dia adalah selain daripada Syekh Muhammad Adil adalah Nizam, adalah Adnan, adalah Hasan Dik. Mereka adalah core murid-murid dia, bukan Muhammad Adil seorang sahaja. Autoritatif dengan core berbeza ya, sebab mereka ini bukan tentang menyampaikan ideologi mewakili tarikat, tapi membincangkan apa yang mereka faham daripada dia. There's no one person only can fully understand what has been presented by his teacher. Okay, that's why saya kata. That's why saya kata ada banyak sumber, bukan seorang sahaja. Dan of course kesemua sumber ni lebih kuat daripada Dr. Iman. Kalau bercanggah, tak ada bercanggah. Tak, dengar dulu. Kalau bercanggah apa yang mereka kata dengan Syekh Nazim, saya kata kena verify with Syekh Muhammad Adil. I didn't say that you tolak semua apa. Ini bukan pencanggahan, ini mereka menakalkan apa yang disebut oleh Syekh Nazim. Tak ada pencanggahan dan tak ada kritikan balas daripada Muhammad Adil. Ya, pendirian kami sama macam yang saya jelaskan tadi, boleh berlaku kesilapan pada penakalan dan tidak ada bantahan, is not an approval. La yunsabu lisakitin qaul. Okey. Seterusnya, dalam buku Sufismus online, ini Hasan Dik, murid rapat Syekh Nazim, menakalkan daripada Syekh Nazim, cesarean section is prohibited. The devil teaches people to make cesarean section with knife, not to allow the child to born with sajadah. Again, tadi apabila dibawakan ucapan Syekh Muhammad Adil untuk mempertahankan satu ideologi Syekh Nazim tentang bidang perubatan, sebenarnya itu bukan mempertahankan, itu takwil, sedangkan di sana terdapat lebih banyak lagi ideologi beliau tentang perubatan yang sangat merepek dan bercanggah dengan kebenaran. Baik, sama pendirian kami, people might wrongly believe, contohlah macam cesarean, memang dari segi hukum asal adalah haram because you put a knife and belah. Tapi kita ada kaedah ad-daruratu tubihul mahzurat, kan asalnya you take a knife and torih perut orang itu haram. Tapi saya doktor kata based on position of baby and what itu not. Bukan doktor kata based on apa, Syekh Nazim kata tak boleh langsung, bukan darurat ataupun tidak. My point is bila kita start with the point that cesarean adalah against the hukum, memang ada basis. Cuma to continue believing so might be a mistake that doesn't justify you to say somebody is sesat, because no, itu bukan point saya. Point saya, perkara merepek yang Syekh Nazim sebut tentang perubatan ada banyak dan bukan itu sahaja. Jadi jawapan Syekh Muhammad Adil tidak menghilangkan perkara-perkara merepek yang disebut oleh Syekh Nazim. That's your accusation. That my accusation based on evidence-based accusation. Next question. That's also your claim. Next question. Ustaz Engku membawakan satu tesis daripada buku yang ditulis oleh Syekh Nazim pada tahun 1958, iaitu To Be a Muslim. Buku ini diterjemahkan oleh Radhiyah Syukrullah. Dalam bahasa Inggeris. Saya cuba nak mengikut ideologi yang sama. Kalau
penterjemah, kalau orang yang transkrip ucapannya dipersoalkan siapa mereka, tak tahu siapa mereka. Sekarang saya nak tanya, siapa Radhiyah Syukurullah yang translate ni dan autoriti dia apa? Dia translation and representing is two different things. Translation pun masih boleh silap. We all admit that. Tetapi kalau tidak ada apa-apa yang memuskilkan, so there is no need to ask who is this guy, is this lady. Dia hanya somebody who translate. So many people translate many things. Tapi kalau bercanggah dengan pendirian orang itu, then something might be have to be checked at least. Dan setakat ini tidak ada apa-apa percanggahan dengan siapa-siapa pun. Semua tarikat, tokoh-tokoh besar dalam Naqsyabandi tidak membantah apa-apa pun yang saya sebut tadi, melainkan Ustaz Engku saja. Yang mana? Semua. Ya Qadah pergi ke Mihrab of 40 Saint, meeting dengan Nabi, assembly, tak ada siapa bantah. Duduk dalam seclusion sebagai sebagai satu training untuk mendapat 6 superpower, tak ada siapa pun Naqsyabandi yang bantah melainkan Ustaz Engku. Tell me who else criticize this other than you? Okey, dia tak akan lagi daripada konsep yang asal. Bila tidak ada penafian, tidak menetapkan penerimaan. There is a statement dalam buku yang dinakalkan dan di-endorse oleh Sheikh Nazim bahawa seclusion memberi 6 superpower. Saya nak tanya, ada tak pemimpin Naqsyabandi yang bantah ini? Okey, yang ini saya pun tidak ada menyentuh tadi. So nak kata saya bantah atau tidak bantah is not accurate. So that's why saya kata berbalik kepada apa seclusion diterjemahkan sebagai betapa oleh Salman Ali. Untuk kami tidak setuju. Seclusion here is khalwah ataupun uzlah yang memang scattered in tasawuf books. Bertapa tu konotasinya tu lain macam sikit. Yang kedua adalah still jawas akli untuk seseorang tu diberikan sesuatu yang berbeza daripada kuasa. That is definitely not my question. My question is to do seclusion in order to get 6 superpower. Is that Ahli Sunnah or not? Saya baca apa yang Ustaz Salman tunjukkan tadi, is not to get. It is something that you might get after you... No, you must get. You must get. You will get. Boleh tunjuk balik? Saya boleh rujuk kemudian itu tujuan mereka buat adalah untuk mendapatkan 6 superpower itu. Tasarruf, semua itu. Okay, the question is, adakah itu Ahli Sunnah wal Jamaah atau tak? Itu saya kata, kalau dengan tujuan untuk mendapat kuasa, di sisi ilmu tasawuf pun tak betul. Okay, Tak good. ikhlas. I got the answer. Next question.